Dalam satu Malaysia, Polis Diraja Malaysia PDRM menyasar untuk merekrut 12,000 anggota polis dalam tempoh 2 tahun ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, ia bagi mengisi jumlah kekosongan dalam semua pangkat ketika ini. Jelas Tan Sri Khalid untuk tahun ini saja PDRM akan merekrut sejumlah 6,750 anggota bagi pangkat konstebel, sarjan dan inspektor. Beliau turut mendedahkan bahawa penyertaan masyarakat Cina dalam PDRM masih pada tahap yang rendah, walaupun pihaknya telah mengadakan kempen bersepadu bagi menarik lebih ramai penyertaan daripada kaum tersebut. It was not so good. Less than 700 applicants. Okay? And out of the 700 applicants, we took in 545. So we will conduct it again. Well, we do, but I think it is better for you to ask the Chinese community leaders. Well, I think they should assist. Tan Sri Khalid menyatakan demikian kepada media selepas Majlis Pemberian Tamat Program Latihan Asas Kepolisan Kadet Sarjan PDRM University of Derby di Pusat Latihan Polis Pulau Pol Kuching bertempat di Pedawan. Pengambilan pertama Kadet Sarjan ini yang pertama seumpamanya menyaksikan seramai 641 orang pelatih telah berjaya menamatkan latihan untuk tempoh 9 bulan dan dianugerahkan ijazah sarjana muda sains kepolisan dengan kepujian. Program tersebut usaha-sama antara PDRM dengan Jabatan Pengajian Undang-Undang dan Kriminologi University of Derby ke arah melahirkan kepolisan moden dan bertaraf dunia melalui latihan yang dinamik. Sarawak memerlukan sebuah lagi hospital umum untuk menampung keperluan perkhidmatan kesihatan yang kian meningkat. Konsultan Kanan Kardiologi Pusat Jantung Hospital Umum Sarawak HUS, Senator Dr. Sim Kui Hian berkata, beliau telah mengemukakan perkara tersebut di Dewan Negara untuk mendapat kelulusan daripada kerajaan pusat. Jelas Datuk Dr. Sim, jika diluluskan, hospital tersebut akan dibina di Miri untuk memberi perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di bahagian tersebut selain bahagian-bahagian berdekatan termasuk Limbang dan Lawas. Tambah beliau, ini merupakan usaha jangka panjang untuk memastikan Sarawak mempunyai sistem dan kemudahan kesihatan yang berkualiti tinggi untuk kepentingan rakyat. HUS juga dedahnya kini mendapati kekurangan kemudahan termasuk katil dan tempat letak kereta yang menyukarkan orang awam. Datuk Dr. Sim memberitahu media selepas merasmikan program Kanibos Sehat 2015 anjuran klinik kesihatan Tanah Putih di Kuching. Katanya lagi, beliau juga selalu menekankan keperluan membina hospital-hospital pakar di Sarawak dalam setiap persidangan di Dewan Negara. Ini memandangkan Sarawak hanya mempunyai sebuah hospital pakar iaitu Institusi Jantung Negara di Kota Semarahan jika dibandingkan dengan Kota Kinabalu Sabah yang mempunyai 4 hospital pakar. Sarawak juga memerlukan lebih banyak hospital pakar terutama sekali hospital pakar onkologi dan hospital pakar wanita dan kanak-kanak. Di Bintulu, 2 orang maut dalam kejadian kemalangan melibatkan sebuah lori dengan kereta peradua Kenari di kilometer 2.5 Jalan Tatau Sibu pagi tadi. Lori yang membawa muatan simen dan dalam perjalanan dari arah Tatau turut jatuh ke dalam gaung ekoran daripada rempuhan kuat akibat kemalangan tersebut. Pemandu lori yang dikenal pasti sebagai Seli Anak Mat tersepit di tempat duduk pemandu dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala pemandu kereta Pro 2 Kenari Ho Sun Kok yang turut tersepit di tempat duduk pemandu dan berjaya dikeluarkan oleh pihak bomba, bagaimanapun disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke klinik kesihatan Tatau. Balai Bomba dan Penyelamat Tatau yang menerima panggilan kira-kira pukul 8.45 pagi tiba di lokasi pada pukul 8.51 pagi dengan kekuatan 6 anggota dan sebuah jentera serta diketuai oleh pegawai bomba Jeffrey Anak Lanau. Pengeluaran mangsa pertama dalam masa 45 minit. Mangsa daripada kenderaan peradua Kenari. Mangsa kedua mengambil masa sedikit sebab mangsa tersepit bahagian depan kenderaan kerana terhumban ke gaung. Sebab tu pihak bomba mengambil mangsa dengan masa yang panjang. Operasi turut disertai oleh 7 anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Tatau selain dibantu oleh kaki tangan syarikat pembinaan jalan yang berada berdekatan dengan lokasi kejadian. Mayat-mayat mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Bintulu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 5 Bintulu merekod sejumlah 99 kes bagi tempoh Januari hingga April tahun ini.
Ketua Zon 5 Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu, penguasa bomba kanan 2 Unjar Anak Lu memberitahu daripada jumlah tersebut sebanyak 75 kes membabit kes kebakaran, 13 kes menyelamat dan 11 kes lagi khidmat khas. Beliau menambah sepanjang tempoh tersebut sejumlah kira-kira 1.880 juta ringgit nilai harta benda berjaya diselamat dengan jumlah kerugian yang direkod bernilai 320,100 ringgit. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Hari Bomba Sedunia 2015 peringkat bahagian Bintulu bertempat di perkarangan Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu. Terdahulu, Setiausaha Politik kepada Ahli Parlimen Bintulu, Zaidin Nur Abu Nasir dalam ucapannya menyeru penglibatan lebih ramai anggota masyarakat menyertai pasukan bomba sukarela bagi membantu tugas-tugas menyelamat. Menurutnya, kewujudan lebih banyak pasukan bomba sukarela turut digalakkan kerana ia dapat mempercepatkan lagi tindakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat sekiranya berlaku sesuatu kecemasan. Golongan muda digalak supaya melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti kesukarelaan bagi memupuk semangat kemasyarakatan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Anak Numpang, ini kerana golongan muda masa kini terlalu leka dengan penggunaan teknologi sehingga mengabai masa berkualiti bersama keluarga. Sehubungan dengan itu, Tan Sri Jabu menyeru kepada golongan ibu bapa supaya mendidik dan mendedahkan anak-anak mereka sejak kecil lagi dengan penglibatan aktif dalam aktiviti riadah dan kekeluargaan. Beliau yang berucap pada Majlis Makan Malam Persidangan Pertama Neuropsychiatri Wilayah Sarawak di Kuching menyifatkan penganjuran persidangan tersebut tepat pada masanya kerana berupaya merapatkan jurang dalam hubungan kekeluargaan. Ini terutamanya dengan pengisian pelbagai seminar yang memberi pendedahan dan cabaran dalam institusi kekeluargaan seperti berdepan dengan permasalahan penyakit sistem saraf. Ujarnya penyakit seperti Alzheimer, Parkinson dan epilepsi memerlu sokongan padu ahli keluarga dan masyarakat, terutamanya dalam kalangan sukarelawan. Pada majlis itu, beliau turut mengumum sumbangan RM20,000 kepada Persatuan Kesihatan Mental Sarawak Cawangan Kuching. Seramai 929 peserta daripada 27,000 penerima bantuan produktif yang dikenal pasti untuk menjadi usahawan mikro telah mendapat bimbingan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak JKMNS bermula Januari sehingga Mac tahun ini. Menurut Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah, usaha ini bertujuan menambah pendapatan isi rumah bagi membolehkan mereka berdikari serta menambah pendapatan melebihi garis kemiskinan sekaligus keluar daripada senarai penerima bantuan. Beliau yang ditemui media selepas majlis perasmian Mini Carnival Usahawan Mikro Kebajikan Sarawak 2015 di Kuching. Mini Carnival itu sebagai platform terbaik kepada usahawan mikro kebajikan mempromosi dan memasarkan produk mereka. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Fatimah berharap agar para usahawan mikro yang menggunakan jenama Wellbest yang dilancarkan sempena Expo Kebajikan 2014 mampu mengekalkan nama dan kualiti produk mereka. Ini bagi memastikan mereka dapat berdaya saing di peringkat komersial dan antarabangsa. Seramai 22 usahawan dari seluruh bahagian di Sarawak menyertai mini carnival tersebut dengan mengetengahkan produk-produk berkualiti, merangkumi produk kraftangan, makanan, tekstil dan perkhidmatan.